Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita-berita utama malam ini. Pendekatan tarbiyah Islamiah secara holistik memperkembang kemahiran sosial dan kepimpinan belia. Hubungan akademia dan industri diperkukuh melalui jaringan profesional. Puluh pelajar sekolah Aram dan Ugama yang menyertai program perkhemahan Husnul Khuluqi diraikan petang tadi semasa majlis penutupan program berkenaan. Program perkhemahan selama 4 hari itu bertempat di Perkampungan Sukan dan Padangkawan, Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udan Khatim Datuk Peruka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Peruka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Dengan tema kesejahteraan minda untukku dan untukmu, program perkhemahan kali kedua ini memberi penekanan kepada pendekatan tarbiyah Islamiah secara holistik melalui pelbagai aktiviti pembangunan rohani, pembinaan jati diri dan pengukuhan sahsia peserta bagi meningkatkan potensi remaja khususnya dalam membina keyakinan diri serta memperkembangkan kemahiran sosial, komunikasi dan kepimpinan. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA memperkukuh hubungan akademia dan industri melalui Majlis Makan Malam Undang-Undang 2026. Majlis berlangsung semalam di Tarindak di Seni Jalan Residensi. Hadir Yang Berhormat Datin Suri Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib Peguam Negara. Selain merupakan program tahunan bagi pelajar tahun 3 dan tahun 5, program Sarjana Muda Undang-Undang dan Sarjana Muda Perundangan Syariah, majlis seumpamanya dihasrat menjadi platform dalam memperkukuh jaringan profesional antara pelajar dan pengamal industri perundangan. Juga hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Negara Brunei Darussalam menegaskan bahawa keselamatan kesihatan harus dibina berasaskan kepercayaan dan walaupun masa tambahan diperlukan untuk memuktamadkan rundingan Pentagon Access and Benefit Sharing Annex, kepentingan dialog dan kerjasama pelbagai hala untuk akses yang saksama bagi memanfaatkan sains, teknologi dan tindak balas pandemik perlu dimantapkan. Semasa menghadiri Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-79, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva menekankan pencegahan sebagai asas sistem kesihatan yang berdaya tahan perlu diteruskan, terutamanya melalui imunisasi dan penjagaan kesihatan asasi. Negara Brunei Darussalam telah mengenalkan vaksin pneumococcal conjugate ke dalam program imunisasi kebangsaan serta vaksin TDAP untuk ibu-ibu mengandung bagi melindungi golongan yang mudah terdedah dan mengukuhkan keyakinan masyarakat. Menyentuh mengenai perhimpunan yang bertemakan membentuk semula kesihatan global tanggungjawab bersama, Puan Yang Terutama Dayangku Mas Liza binti Pengarah Haji Mahali menyatakan meskipun beberapa pencapaian diraih dalam hasil laporan 2025 di bawah program kerja WHO, masih terdapat jurang yang boleh menyebabkan pencapaian matlamat pembangunan mapan berkaitan kesihatan menjelang 2030 tersasar. Perhimpunan membincangkan isu-isu keutamaan kesihatan awam dan membentuk hala tuju dasar kesihatan global. Negara Brunei Darussalam mengetengahkan 3 keutamaan, iaitu memperkukuhkan pembiayaan kesihatan global yang mapan dan fleksibel bagi memastikan WHO terus responsif serta berkesan dan menerapkan pemantauan berasaskan AI,
platform kesihatan digital dan risikan wabak masa nyata sebagai pelaburan teras kesihatan awam. Program Mokhaj memperkenalkan ibadah haji kepada kanak-kanak. Ikuti bahan berita yang selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Besarnya ganjaran talbiah apabila setiap kali jemaah haji dan umrah melafazkannya dengan penuh keikhlasan apabila dia sebenarnya disertai oleh seluruh alam yang turut sama mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggikan suara bertalbiah dengan penuh semangat dan penghayatan. Demikian antara intipati di dalam tazkirah bertajuk Hebatnya Lafaz Talbiah yang disampaikan oleh jemaah haji yang mengikuti syarikat Al-Hijrah Travel and Tours Negeri Berhad bagi menyerikan malam munajat. Menyemarakan acara munajat minggu ini ialah jemaah haji negara yang kini berada di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, pelajar-pelajar perkhemahan Husnul Khulqi 2026, ahli jawatan kuasa ta'mir, para belia dan jemaah dari beberapa buah masjid di seluruh negara. Laporan dari Tanah Suci. Bakal haji negara yang berada di Kota Suci Makkah Al-Mukarramah tidak melepaskan peluang menyertai program Malam Munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama. Program antara lain diisikan dengan bacaan surah Al-Waqi'ah, doa munajat serta tazkirah khas bertajuk Hebatnya Lafaz Talbiah. Program dihasrat dapat menjadi wadah dalam sama-sama bermunajat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai persiapan menjelang tibanya kemoncang ibadah haji wukuf di Arafah, rombongan pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan bersama semua syarikat pengendali perkhidmatan haji mengadakan lawatan ke Arafah dan Mina. Semasa lawatan ini, syarikat-syarikat pengendali haji menanda tilam-tilam di khemah Arafah dan Mina mengikuti bilangan bakal haji masing-masing. Ia bertujuan memastikan kelancaran pergerakan masuk bakal haji negara semasa melaksanakan ibadah wukuf di Arafah dan bermalam di Mina. Pelbagai persiapan dipergiat oleh syarikat-syarikat pengendali haji bagi memastikan kelancaran urusan para jemaah sepanjang operasi di Masyair nanti, antaranya penyelarasan logistik, pergerakan jemaah serta aspek kebajikan dan keselamatan ketika berada di Masyair. Urusan telah dimaklumkan kepada jemaah mengenai gambaran ketika berada di Arafah. Jadi alhamdulillah semua persiapan telah dibuat dengan teratur. Jadi didoakan semoga segala pengurusan nanti akan berjalan dengan lancar insya-Allah. Syarikat Nuzuli telah menyediakan tilam dan juga selimut pantal yang selesa untuk para jamaah. Ini pada memastikan para jamaah dapat berada di Arafah dengan selesa dan dapat mengerjakan ibadah sepanjang berada di Arafah. Jadi apa yang penting ialah kesihatan tubuh badan, mental dan fizikal adalah sangat penting dan untuk memperbanyakkan meminum air zam-zam dan juga air putih. Dan alhamdulillah sewaktu berada di Kota Arafah nanti semua kelengkapan termasuklah makanan jemaah juga insya-Allah akan disediakan oleh pihak maktab. Menjaga kesihatan rohani dengan memperbanyakkan zikir, tilawah, selawat dan sebagainya. Dan yang paling penting, memperbanyakkan bersabar dengan apa jua nanti ujian yang akan datang sepanjang melaksanakan ibadah haji di hari kemuncakan ini insya-Allah. Juga perlu menyediakan diri mereka sama ada dari segi fizikal dan juga rohani dengan
mengulang kaji, ilmu manasik haji serta memperkukuhkan ilmu haji mereka. Alhamdulillah, setakat ini urusan SCA di Arafah dan Mina telah selesai diatur. Segala persiapan juga nampak baik dan kami bersyukur atas segalanya. 175 orang kanak-kanak berumur antara 3 hingga 12 tahun menyertai program Mukhaj 3.0 yang berlangsung di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong pagi tadi. Program dianjurkan bagi memperkenalkan ibadah haji kepada kanak-kanak melalui pendekatan pembelajaran interaktif dan pengalaman secara langsung. Program tersebut juga dijayakan oleh lebih 60 orang sukarelawan dan marshal gabungan kumpulan belia da'i dan kumpulan belia Masjid Syababul Iman, Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong. Program seumpamanya diharap dapat meningkatkan kefahaman generasi muda terhadap ibadah haji dan menyemai nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Maktab Sains Paduka Seri Bengawan Sultan mewakili negara dalam pertandingan 2 tahunan cabaran matematik dan pengkomputeran antarabangsa Singapura 2026. Pertandingan antarabangsa tersebut akan berlangsung selama 5 hari di Republik Singapura. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Eddie Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah. Pertandingan yang dianjurkan oleh NUS High School of Mathematics and Science Republik Singapura ini mempromosikan pemikiran antara disiplin dengan menggalakkan para peserta mengaplikasikan kemahiran matematik dan pengkomputeran bagi menyelesaikan masalah dunia sebenar. Harapan saya agar para penuntut Maktab Sains Paduka Seri Bengawan Sultan dapat memberikan persembahan yang terbaik serta mengharumkan nama negara Brunei Darussalam di persada antarabangsa dan mengutip pengalaman yang berharga. Antara persediaan yang kami lakukan adalah kami dibimbing oleh seorang lecturer di BDFIT yang mengajar kami coding dan programming menggunakan Python. Dan di samping itu kami juga banyak latihan perbincangan dan juga mengattempt soalan-soalan yang mencabar. Minggu Warisan dan Klasik Daerah Tutong menjadi sebahagian daripada identiti dan warisan masyarakat. Diadakan di kawasan Tutong Culture Street, Jalan Inci Awang Pekan Tutong, ia juga mempertengahkan nilai sejarah, budaya serta keunikan koleksi klasik. Diadakan selama 2 hari dan disertai oleh para penggemar serta pengumpul barangan klasik dan antik dari seluruh negara, pelbagai koleksi bersejarah dan unik dipamerkan bagi kunjungan orang ramai, antaranya radio klasik, stem dan peralatan tradisional yang mempunyai nilai sejarah tersendiri. Selain membuka peluang kepada generasi muda mengenali dan menghargai sejarah pelbagai artifak, ia juga dihasrat dapat memelihara warisan budaya agar terus dihargai dan diwarisi oleh generasi akan datang. Penjagaannya memang mula-mula memang susahlah sebab barang ni terbuka, kadang-kadang kanak-kanak belusir terujuh, pecah. Apabila pecah, kami susah untuk mengganti balik sebab barang-barang ini rare. Berminat lagi dengan benda-benda lain, asal nampak benda tu macam klasik, okey, disimpan. Macam itulah. Tambah lagi ada macam barang dari waris bapa yang sudah mengamanahkan untuk menyimpan. Jadi minat itu lagi-lagi minat untuk mencari barang-barang yang lain selain daripada alat perkahwinan dulu kan. Kurang lebih dalam 50 koleksi lah. Ada macam keris, pamarang, candung, macam-macam lah. Yang apa yang dipakai orang Brunei. Untuk generasi datang, yang ini mungkin saya serahkan kepada anak-anak saya lah untuk menyambung ini. Jadi diharap semua
orang-orang di Brunei ini sedikit sebanyak simpanlah di rumah, iaitu untuk kenangan generasi lama lah. 100 peserta mengambil bahagian dalam bengkel pengurusan jenazah pakaian di alam barzah. Berlangsung pagi tadi di Masjid Kampung Sungai Hancing. Bengkel bertujuan meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai tata cara pengurusan jenazah mengikut syariat Islam. Antara pengisian utama bengkel, anjuran syarikat pengurusan Kifayah Al-Razak dan Masjid Kampung Sungai Hancing ini, tata cara memandikan, mengkafankan, sembahyang jenazah sehinggalah kepada urusan pengembumian yang sempurna menurut hukum syarak. Selain sesi teori, para peserta juga mengikuti demonstrasi praktikal yang dikendalikan oleh tenaga pengajar berpengalaman bagi memberikan pemahaman yang lebih jelas, teliti dan berkesan. Beberapa kawasan di Mukim Kota Batu dan kawasan sekitar Kampung Sungai Liang akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah esok. Kawasan terlibat Kampung Pintu Malim, Kampung Kota Batu, Kampung Sungai Lampai, Kampung Pelambayan, Kampung Datu Gandhi, Kampung Sungai Matan, Kampung Serdang, Kampung Sungai Belukut, Kampung Subuk, Kampung Belimbing sepanjang Jalan Kota Batu dan sekitarnya. Gangguan akibat kerja-kerja penyelidikan paip air di tadahan tangki Subuk bermula pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari. Sementara itu, Kampung Sungai Liang, Kampung Perumpung, Kampung Tunggelian, Kampung Sungai Gana, Kampung Lilas dan sekitarnya juga akan mengalami gangguan bekalan air bermula pukul 8 pagi sehingga kerja-kerja penyucian tangki air Gana selesai dilaksanakan. Bersempena memperingati Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia, Otoriti Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam AITI menganjurkan Digital Lifelines Walk. Tema tahun ini perhubungan digital mengukuhkan kemampanan dalam dunia berhubung. Acara berlangsung di Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pengisian acara berjalan kaki sejauh 3 km. Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan penggunaan internet dan teknologi informasi dan komunikasi dalam membantu pembangunan masyarakat dan ekonomi. Juga diadakan pameran yang antaranya memaparkan laman sesawang waspada.bn, inisiatif bagi meningkatkan keselamatan dalam talian dan penggunaan bertanggungjawab teknologi digital. Sempena sambutan Hari Keluarga, Majlis Perundingan Kampung Labi 1 dan Labi 2 dengan kerjasama Kelab BSRC dan Persatuan Berbasikal Daerah Blain pagi tadi mengadakan aktiviti riadah Kampungku Cergas. Acara berlangsung di Dewan Serbaguna Kampung Labi. Hadir Ong Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Blain. Juga hadir Yang Berhormat Ong Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan Yang Berhormat Ong Muhammad bin Abdullah alias Lim Suian, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara riadah juga diadakan bersempena ulang tahun BSRC ke-80 tahun. Pasukan Sekolah Menengah Lambak Kiri muncul juara kejohanan futsal Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam 2026. Kejohanan sehari itu berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasna Bolkiah Barakas.
Perlawanan separuh akhir pertama menyaksikan pasukan Sekolah Menengah Lambak Kiri menang dengan kiraan 3-2 ke atas Sekolah Sukan melalui sepakan penalti. Manakala separuh akhir kedua juga menyaksikan pasukan Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan tewas 2-3 kepada Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam B melalui sepakan penalti. Perlawanan akhir menyaksikan pasukan Sekolah Menengah Lambak Kiri menang ke atas Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam B melalui sepakan penalti 2-1.